Ali, Ali bin Husin bin Ali bin Abu Talib, cucu kepada Sayyidina Ali. Masa dia mati, bahu dia ni lebam. Orang mandi mayat, bahu ni lebam. Pasal apa lebam bahu dia? Dia pikul barang di atas bahunya. Dia kata Ali bin Husin ni orang kaya, mana ada dia duk pikul beras, pikul gandum, mana ada dia buat? Rupa-rupanya tuan-tuan, Ali bin Husin bin Ali bin Abi Talib, kerja dia ialah pagi-pagi dia angkat guni, dia letakkan gandum atas rumah orang, letakkan gandum depan pintu rumah janda-janda. Bila janda buka pintu, ada gandum. Siapa ngantor ni? Buat masuk makan. Itulah kerja dia. Hari ni rumah sana, hari ni rumah orang sini. Bila dia mati, barulah gandum tidak terdapat di hadapan rumah janda-janda. Barulah janda tahu rupanya Ali yang bubuh. Punya hebat tuan-tuan. Kita sekarang kalau nak derma tu macam mana? Nak derma sekarang bawa bendera tuan-tuan, siap dengan vest lagi, lambang belakang kiri kanan lagi. Makcik jangan lupa nanti pangkah yang ini ya. Udah hilang sifat keikhlasan kita. Yang makcik tu pun dapat 2 beras kampit, itu pun dikomplainnya, beras aja gitu dia. Inilah sifat yang Nabi benci nombor 2, orang yang sombong. Lagi-lagi Nabi benci orang miskin yang sombong, lagi Nabi benci. Udahlah semakin berlagak pula. Yang ketiga yang Nabi benci, orang berbuat maksiat. Lagi-lagi Nabi benci orang tua yang berbuat maksiat. Udah 74 duk gagah cari pelacur lagi. 74 udah warga emas. Pelacur tu pun warga emas 57. Tuan-tuan, saya ada satu sahabat, dululah dia tangkap pelacur ni RM10. RM10 kena tangkap. Makcik-makcik umur 50 je dia pelacur, cari warga-warga luar ni. Mana sengket-sengket RM10 lepas sesak jadilah tu dia. Kena tangkap, dibawa ke Jabatan Agama. Dia tanya makcik, anak ada tak? Ada. Anak-anak tak tolong ke bagi duit je makcik jual badan ni? Anak tak tolong. Kalau tolong makcik tak meniaga tu dia. Tu yang makcik meniaga kecil-kecilan tu. Haru biru tuan-tuan. Meniaga kecil-kecilan kata dia. Baik, yang kedua, nak jadi manusia yang tenang, wattaqa. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, baru jadi tenang. Bila kita semayang, kita tenang. Bila kita puasa, kita tenang. Bila kita tengok Kaabah, kita tenang. Bila kita buat umrah, buat haji, kita rasa tenang. Manusia yang banyak duit, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tak tenang. Anak yang ramai, kalau dia tak bertakwa kepada Allah, dia tak tenang pun. Sebab itulah lawyer Michael Jackson masuk Islam. Lawyer Michael Jackson tu masuk Islam dia. Hari ni masuk Islam, hari ni juga boleh tengok Kaabah. Tengok je Kaabah menangis terus. Padahal dia baru sehari masuk Islam. Macam mana yang dia boleh masuk Islam? Bila dia melawat Arab Saudi, dia pergi melawat di Riyadh, dia pergi melawat di Jeddah, bandar pelancongan Jeddah. Orang yang bawa dia berjalan tu, pemandu pelancong tu, sampai tengah jalan berhenti semayang. Dia duduk dalam jeep, dia tengok pemandu pelancong dia 2 orang semayang berjemaah di tengah padang pasir. Allahu Akbar. Dia tengok tu rasa tenang. Bila dia rasa tenang tengok, macam mana kalau dia semayang? Hari berikutnya dia pergi semayang Jumaat. Dia tengok orang semayang Jumaat. Lepas-lepas semayang Jumaat pakak berpeluk bersalam. Dalam agama Kristian tak ada macam ini. Akhirnya dia bercakap pada pemandu pelancong dia, saya nak Islam, balik semayang Jumaat. Hari ni masuk Islam, dapat surat sebagai seorang Islam. Hari ni juga pergi buat umrah, pergi ziarah Kaabah. Barulah dapat ketenangan. Ini dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan di sini yang mana tak tenang, ada masalah, dekatkan diri dengan agama, insya-Allah tenang. Anak-anak tuan-tuan yang hyperaktif tu, tengok tu nama hyperaktif nombor tu di luar. Tu duk melompat sana, melompat sini, tuan-tuan tengok. Saya nampak, tuan-tuan tak nampak apa? Tengok tu, dia bukan sedar saya cakap tu, nampak seorang lompat, seorang terjun. Tuan-tuan nak bagi baik anak-anak tuan-tuan tu dengan jalan agama. Suami akak-akak hyperaktif,
melompat sana melompat sini, suruh dia dekat dengan agama. Isteri ada dah di rumah dah, duk cari perempuan di luar. Yang isteri duk tunggulah, tapi dia duk cari perempuan di luar. Projek sana, projek sini, bawa sana, usung sini, jual rumah dia belanjakan pada perempuan, jual rumah dia belanjakan pada pelacur. Ada yang jual rumah, duit yang dapat begitu banyak dihabiskan untuk anak ikan. Anak ikan. Akak-akak tahu ke anak ikan? Anak ikan tu jantan, laki-laki yang lembut-lembut tu namanya anak ikan. Dibelanya anak ikan. Anak ikan nak laptop bagi, anak ikan nak motor bagi, anak ikan nak alat gincu bagi. Tu anak ikan lah. Getik menurut tuan-tuan tengok. Zaman sekarang ni anak ikan ramai, hangat. Jantan tu tuan-tuan, tapi cara kipas hangat gitu dia. Sepak pun tahu kan. Allah Ta'ala jadikan kita laki-laki lah. Hangat betul lah. Aduh, hangat. Itu baru nama jantan. Ini tidak hangat. Getik. Subhanallah. Tuan-tuan kalau ada anak macam itu, paksa dia masuk PLKN, paksa dia masuk kawat, paksa dia masuk bomba. Biar dia pegang api, biar dia pegang pipe untuk baru dia jadi keras. Ini udah anak tu lembik, tuan-tuan suruh dia belajar masak. Haru pula. Man belajar masak ya. Okey, ya perempuan ya hari ni menempak. Apa dah? Faham ke? Tak faham sudah. Yang ketiga, kalau tuan-tuan nak jadi orang baik, orang yang Allah Ta'ala tolong, wasaddaqa bil husna, hendaklah tuan-tuan bercakap yang baik-baik, membenarkan yang baik-baik. Jangan maki orang, jangan sebut yang buruk-buruk pada orang, jangan fitnah orang, jangan kutuk orang. Kalau tuan-tuan hidup macam ini, kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan kamu untuk jadi senang. Jangan cari paksa dengan orang, jangan tuduh yang bukan-bukan, jangan bergaduh dengan orang, jangan fitnah dia, jangan ngumpat dia. Allah tolong tuan-tuan. 3 benda ini. Banyakkan bersedekah, tuan-tuan banyakkan semayang, tuan-tuan banyak berbuat baik pada orang. 3 benda ni kalau jadi amalan tuan-tuan, Allah lapangkan hidup. Hutang boleh selesai, hidup boleh tenang, ada anak-anak yang menyeronokkan. Jangan ngumpat orang, jangan ngumpat, biarlah dia tuan-tuan. Kita tengok rumah dia merah biru, merah menyala rumah dia cat, jangan ngumpat dia, biarlah rumah dia. Ini bila lalu, ya Allah, merah gila, bodoh betul, macam tak ada warna lain. Lantaklah, kan itu rumah dia. Bukannya dia minta duit kita nak cat rumah. Habis tu Ustaz, silau mata Ustaz. Ustaz faham tak Ustaz? Bila selalu tu sakit mata Ustaz, rumah warna merah, biarlah. Agak-agak lalu depan rumah dia tutup. Jangan ngumpat. Kalau tuan-tuan datang rumah saya 14 color tuan-tuan. Pagar saja 3 color. Tiang tu setiap satu tiang warna lain-lain. Dinding warna lain, yang ni warna lain. Tingkap jenang warna lain, atas warna lain. Pagar tu warna lain, pintu pagar tu 3 color, pagarnya 2 color. Hari tu datang 2 orang nak daftar anak. Nak daftar anak tadika, kata dia. Astagfirullahaladzim. Ini bukan tadika, dia rumah saya kau. Dia perasan rumah tadika. Saya kata tadika ni kalau ada Mickey Mouse baru tadika. Saya bukan tadika. Lantaklah dia warna apa pun, kan rumah dia. Buat apa kita ngumpat? Kita suka ngumpat orang. Bila orang jemput kenduri makan, bukan ngumpat. Ini bila makan nasi rumah kenduri, ngumpat tengok pengantin. Allah, gelap gila, ngap. Kita ngumpat suami dia, isteri cerah, suami gelap. Ya Allah, manalah jumpa tu. Dekan orang suruh makan aja, jangan ngumpat. Ini tidak, dia lengok-lengok kepalanya, pergi menang masuk dalam bilik pengantin. Nak ke mana tu Kak Ha? Nak tengok bilik pengantin. Sibuk je tuan. Pergilah makan kat luar tu, dah lengok-lengok jalan tu. Tengok dia buka pintu, langsirnya udah cantik, warna hijau muda. Ini pula salah, warna biru, mana matching biru dengan hijau, kata dia. Sibuk je tanya tuan-tuan. Lantaklah orang pun cekelat ke apa ke. Tuan-tuan jangan ngumpat orang. Bila tuan-tuan ngumpat orang, orang tahu, orang tak suka dengan tuan-tuan. Jangan buat.
Kalau dia beli kereta, puji kereta dia, cantik kereta kamu Mat.